Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi sesi seminar ulum syarak siri ketiga kita. Dan tajuk kita kali ini akan bincangkan tentang pengertian fiqh dan juga hubungan dengan syariat-syariat terdahulu. Jadi sebelum kita pergi lagi jauh, kita buka dulu majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Pengenalan ringkas tentang penceramah. Saudara Muhammad Ashraf Osman, lulusan Darul Quran dan sekarang menuntut di Universiti Al-Azhar Al-Sharif, Kahirah, dalam kuliah Syariah Islamiyah pada tahun ketiga. InsyaAllah penceramah dia berpengalaman dalam menyampaikan bahan-bahan agama. Jadi kita cuba manfaatkan peluang ni untuk kita kongsi dan bertambahkan ilmu kita sama-sama. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh tulislah dekat ruangan main chat tu. Jadi tanpa menangguh masa, saya menjemput saudara penceramah untuk mulakan sesi kita pada malam ni. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Jazakallah diucapkan kepada saudara moderator, saudara Suhaib Badrul, ikhwah akhwat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Tamunya nak mengajak semua ikhwah akhwat untuk sama-sama kita mengikhlaskan niat kita, walaupun dengan kelas seminar ulum syarak online ni, semoga manfaat yang kita akan dapat besarlah. Di mana seorang ulama pernah menyebutkan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Barangkali satu amalan yang kecil itu boleh jadi besar disebabkan dengan niat. Dan juga semoga dengan seminar ulum syarak kita yang mengambil masa lebih kurang sejam setengah ni, mampu membuka pintu-pintu kebaikan seperti mana sabda Nabi, ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Maksudnya, kalau Allah nakkan kebaikan pada seorang itu, maka Allah akan faqihkan ataupun Allah akan fahamkan dia tentang urusan agama ni. Jadi semoga dalam waktu yang lebih kurang sejam setengah ni, antum dapat mengambil sedikit kefahaman tentang tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. InsyaAllah, seperti mana yang saudara Suhaib dah sebutkan tadi, perbincangan kita hari ini ialah tentang takrif fiqh dan ciri-cirinya. Dalam takrif ni kita akan tengok secara detail apakah yang dimaksudkan dengan fiqh itu sendiri, dan secara ringkas tentang ciri-ciri fiqh. Dan yang mana sebelum ni anda difahamkan, antum semua dah bincang tentang tajuk apa, ciri-ciri syariah kan. Hari ini kita akan sentuh sikit tentang ciri-ciri fiqh yang mana tak banyak beza sangatlah dengan ciri-ciri syariah yang antum dah bincangkan sebelum ni. Kemudian tajuk kedua kita akan tengok tentang hubungan syariat Islam dengan syariat yang terdahulu. Syariat ataupun syariat samawi, syariat yang datang daripada Allah, seperti agama Nabi Musa, Nabi Isa dan juga yang lain-lain.
InsyaAllah. Kita terus masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang pentakrifan fiqh itu sendiri. Apa itu fiqh? Fiqh dari segi bahasa bermaksud ilmu atau kefahaman. Fiqh dari segi bahasa bermaksud ilmu atau kefahaman. Dalam Quran ada satu ayat, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Allah sebut kenapa dengan satu kaum ni yang hampir-hampir la yakaduna yafqahuna haditha, hampir-hampir tak faham percakapan. Yafqahuna haditha, asal perkataan faqafha dalam bahasa Arab, yang bermakna ilmu ataupun kefahaman. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah pula, fiqh ialah ilmu ataupun kefahaman tentang hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan aspek praktikal mukallaf yang diambil daripada dalil-dalil yang khusus secara istidlal. Tian akan syarahkan takrif ni macam mana. Dan Ana ada highlightkan beberapa keyword yang penting untuk kita tengok kat situ. Yang pertama, hukum-hukum syarak. Yang ni Ana akan pergi lebih dalam lah. Kemudian aspek praktikal mukallaf. Ketiga, dalil-dalilnya yang khusus. Dan juga apa maksud istidlal. Hukum-hukum syarak kita akan skip dulu. Ana akan terangkan tentang aspek praktikal mukallaf tu apa maksud dia. Yang dimaksudkan dengan aspek praktikal mukallaf tu ialah yang melibatkan ibadah dan muamalat. Fiqh ialah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan ibadah dan muamalat. Dan mukallaf maksud di kat sini ialah seorang yang dipertanggungjawabkan ke atasnya bebanan syarak. Dan syaratnya mestilah orang tu orang yang berakal dan juga baligh. Kemudian diambil daripada dalil-dalil yang khusus. Untuk pengetahuan antum, dalil syarak ni dia ada terbagi pada dua. Satu dalil yang umum, yang kedua dalil yang khusus. Ilmu fiqh, dia satu ilmu yang membincangkan tentang hukum-hukum yang diambil daripada dalilnya yang khusus. Contoh apa? Contoh yang nak boleh bagi dalam Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dalil ini merupakan dalil khusus yang menyatakan tentang kewajipan solat dan juga zakat. Ataupun contoh lain yang nak boleh bagi dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri zina. Sebenarnya zina itu satu perbuatan yang keji dan buruk sekali kan. Ayat ini tadi merupakan dalil khusus kepada pengharaman zina. Kemudian yang dimaksudkan secara istidlal itu ialah kajian terhadap dalil ataupun proses untuk menjadikan satu dalil itu sah sebagai hujah. Maksudnya macam ni. Dalil syarak ni kita boleh umpamakan sebagai bahan mentah ataupun raw material, yang mana kalau kita nak gunakan benda raw material ni, sebabnya ada gangguan. Boleh terus? Okey. Dekat mana tadi? Istidlal. Okey.
Yang dimaksudkan dengan istidlal ialah kajian terhadap dalil ataupun proses untuk menjadikan suatu dalil tu sah sebagai hujah. Dalil-dalil syarak ni kita umpamakan sebagai raw material, yang mana kalau kita nak gunakan dia, dia perlu melalui satu proses. Dan yang mana proses ni perlukan pada kajian terhadap beberapa benda yang ada dalam dalil tu. Dan perkara ni dibincangkan dengan lebih lanjut dan lebih khusus dalam ilmu usul fiqh. Itu takrif fiqh. Kemudian kita masuk kepada apakah yang dimaksudkan dengan hukum syarak. Okay. Yang dimaksudkan dengan hukum syarak ialah hukum-hukum yang diketahui berdasarkan rujukan yang diiktiraf oleh syarak. Maksud rujukan yang diiktiraf oleh syarak tu ialah yang pertama sekali iaitu Al-Quran, yang kedua Sunnah. Kemudian ada dua rujukan yang disepakati iaitu ijma' dan juga qiyas. Ijma' ni maknanya persepakatan ulama' terhadap suatu hukum, dan juga qiyas. Qiyas ni dia macam perbandingan antara satu kes dengan satu kes. Kemudian dalam syarak ni juga ada sumber rujukan yang tadi, empat yang tadi itu merupakan sumber rujukan yang disepakati. Maksudnya kesemua ulama' menggunakan empat benda tu untuk mengeluarkan hukum. Kemudian kita ada juga sumber rujukan yang tidak disepakati. Maksudnya ada ulama' yang menggunakan sumber rujukan ni, dan ada juga ulama' menolak, ataupun ada juga ulama' yang menggunakan rujukan ni dengan cakap apa, tanpa ada dia menggunakan rujukan ni secara mutlak, dan ada juga ulama' yang menggunakan rujukan ni dengan meletakkan syarat-syarat yang ketat. Antara rujukan-rujukan yang tidak disepakati itu antaranya kata-kata sahabat, amalan penduduk Madinah, Saddu Zara'i. Ni istilah-istilah ni kita perlu satu sesi untuk bincangkanlah apa benda ni. Dan benda ni semua kalau ada rezeki yang tu makan lalu, sebab anda tengok dalam buku ni pun ada dimasukkan tentang apa ni, rujukan-rujukan syarak ni. Kemudian antara rujukan lain seperti istishab, istihsan, uruf, masalih musalah dan sebagainya. Kemudian kita tengok pula kepada hukum syarak, pembahagian hukum syarak. Hukum syarak terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Sebelum tu nak buat survey sikit. Antum jawablah. Antum jawab, boleh jawab poll yang nak buat tu. Siapa yang waktu SPM dulu dia ambil madah PSI, Pendidikan Syariah Islamiah. Sebab apa yang kita bincangkan hari ni, kalau siapa yang dah ambil PSI tu, dia mungkin cepat grab lah. Okey, tapi separuh juga. Siapa yang dah ambil PSI tu dia dah tahu lah kot apa yang dimaksudkan dengan hukum taklifi dan hukum wad'i ni.
InsyaAllah akan cuba jelaskan. Yang dimaksudkan dengan hukum taklifi ialah seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba secara tuntutan atau pilihan. Maksudnya Allah meminta kepada hamba, iaitu yang mukallaf, supaya dengan tuntutan untuk melakukan ataupun meninggalkan ataupun memberi pilihan untuk buat perbuatan itu ataupun tinggalkan. Dan daripada hukum taklifi ni dia ada 5 hukum je. Iaitu yang pertama wajib, kedua sunat, ketiga harus, keempat makruh, kelima haram. Kemudian kalau kita tengok dalam hukum taklifi ni dia ada dua pembagian yang besar, iaitu tuntutan atau pilihan. Tuntutan ni dia terbahagi kepada dua, iaitu tuntutan untuk tuntutan daripada, maknanya Allah menuntut supaya hamba tu melakukan perkara tersebut. Dan tuntutan yang kedua, Allah menuntut supaya hamba meninggalkan perbuatan tersebut. Dan tuntutan untuk melakukan ni dia terbahagi kepada dua. Boleh tengok kat slide Ada tuntutan yang Allah minta secara tegas, secara, kalau dalam bahasa Arab ni kita sebut hazim. Dan ada tuntutan yang Allah minta secara tidak tegas. Maksudnya untuk tuntutan yang Allah minta kita untuk lakukan secara tegas tu, hukum dia akan jadi wajib. Contoh apa? Solat 5 waktu, puasa, zakat dan sebagainya lah. Kemudian contoh tuntutan untuk melakukan secara tidak tegas tu, dia akan jadi hukum dia kepada sunat. Contoh cukup banyak lah. Dalam satu hadis Nabi sebut tentang apa? Tentang siwak ataupun gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tak menyusahkan umat aku, dah tentu aku akan suruh umat aku untuk bersiwak ataupun gosok gigi. Bersiwak ataupun gosok gigi pada setiap solat kan. Ya, Nabi minta tu dalam keadaan Nabi cakap kalaulah tak menyusahkan. Dia ada apa, tidak beberapa tegas kat situ kan. Kemudian tuntutan untuk meninggalkan pula, dia sama juga macam yang tadi tu, dia ada tegas dan juga tidak tegas. Maksudnya kalau Allah minta secara tegas untuk kita tinggalkan, maka hukum perbuatan tu, hukum untuk kita melakukan perbuatan tu dia jatuh kepada haram. Kemudian kalau tuntutan untuk kita tinggalkan tu dia tidak tegas, maka hukum melakukan perbuatan tu dia akan jadi makruh. Haram, contoh berzina, minum arak dan sebagainya. Makruh seperti minum berdiri dan juga benda-benda lain lah. Kemudian yang kelima, Allah bagi pilihan untuk kita buat ataupun tinggalkan. Ya, siapa yang buat dia tidak apa ni, tidak diganjari, dan siapa yang tinggal dia tidak akan dicela lah. Kalau macam wajib tadi, antara takrif lainnya juga kita boleh cakap siapa yang buat dia akan siapa yang buat dia akan diganjari, dan siapa yang tidak buat dia akan dicela dan diiqab ataupun diazab. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita sebut ma yumdahu fa'iluhu wa ma yu'aqabu tarikuhu. Apa yang suatu perbuatan yang bila dibuat dia akan pembuatnya akan dipuji dan diganjari. Apabila ditinggalkan dia akan diazab dan juga dikeji. Kalau haram dia lawan kepada wajib itu tadi kan. Maksudnya siapa yang buat dia akan diiqab, diazab dan juga dikeji, dan siapa yang tinggal dia akan dipuji dan mendapat pahala. Itu hukum taklifi. Dan hukum wad'i pula. Hukum wad'i ialah seruan Allah yang berkaitan dengan menjadikan suatu perkara itu sebab, syarat, penghalang, sah atau batal. Dan sebagian ulama dia
Kalau kita tengok kat sini, hukum wad'i ni dia terbagi pada 5. Itu yang secara asasnya lah. Tapi ada sebagian ulama dia menambahkan pada 7, dia ada tambah beberapa benda lagi. Ada yang jadikan hukum wad'i ni pada 11 dan lain-lain lah. Hari ni kita akan tengok 5 je. Sebab, syarat, penghalang, sah atau batal. Kita pergi pada sebab. Takrif sebab ialah sesuatu yang kewujudannya melazimkan kewujudan suatu dan ketiadaannya melazimkan ketiadaan suatu. Itu takrif dia. Mungkin tak apa nampak sangat kan. Contoh sebab paling mudah yang nak bagi kat situ, bila terbenam matahari, so kita diwajibkan untuk solat maghrib. Jadi terbenamnya matahari itu jadi sebab kepada wajibnya solat maghrib. Dan tak terbenamnya matahari tu, maknanya bila waktu lain, maka kita tak diwajibkan untuk solat maghrib. Tu simple ya. Itu sebab. Ataupun contoh lain yang nak boleh bagi, contoh sebab yang membatalkan wuduk, antaranya kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh wanita kan. Jadi bila adanya sentuhan kulit antara lelaki dan perempuan tu, maka dia akan menyebabkan pada batalnya wuduk. So bila tak ada berlaku sentuhan antara lelaki dan perempuan tu, maka tak terbatal wuduk. Itu contoh lain. Kemudian kita pergi pada syarat. Takrif syarat. Sesuatu yang ketiadaannya melazimkan ketiadaan sesuatu, ada tertinggal itu, dan kewujudannya tidak melazimkan kewujudan sesuatu. Ini yang nak terjemah bulat-bulat daripada takrif bahasa Arab. Ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Suatu yang ketiadaannya melazimkan ketiadaan sesuatu dan kewujudannya tidak melazimkan kewujudan sesuatu. Dia ada beza sikit dengan sebab tadi. Kalau sebab, tengok balik sebab. Sebab ialah bila dia ada, maka benda lain ada. Bila dia tak ada, maka benda lain tak ada. Kalau syarat pula, bila dia tak ada, maka benda lain tak ada. Tapi bila dia ada, tak semestinya benda lain tu ada. Okey. Kita tengok contoh. Contoh wuduk. Wuduk merupakan syarat sah solat. So, bila tak ada wuduk, maka solat tak sah. Itu yang dimaksudkan dengan ketiadaannya melazimkan ketiadaan suatu. Maksudnya, bila tak ada wuduk, maka sah solat tu tak ada. Dan yang kedua kita tengok, kewujudannya tidak melazimkan kewujudan suatu. Bila ada wuduk, tak semestinya kena solat. Itulah maksud dia. Tapi kalau nak solat mesti ada wuduk. Itu syarat. Kemudian penghalang, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut sebagai manik. Manik ni pula suatu yang kewujudannya melazimkan ketiadaan sesuatu dan ketiadaannya melazimkan kewujudan suatu. Contoh yang nak bagi kat situ, najis pada pakaian kita merupakan penghalang kepada syarat sah solat tu. Bila ada najis ni penghalang. Bila ada najis, maka solat tak sah. Bila ada najis, solat tak sah. Tapi bila ada najis pada pakaian, maka sah solat. Itu penghalang. Kemudian kita pergi kepada sah. Sah ialah hukum yang menyatakan bahawa sesuatu perbuatan itu dilakukan mengikut bentuk yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya kalau syarak cakap solat maghrib 3 rakaat, maka 3 rakaat tu ialah solat maghrib yang sah. So bila ada orang buat solat maghrib 4 rakaat,
maka solat tu tak sah ataupun kita cakap terbatal. Simple je benda ni. Kemudian yang kelima, batal, lawan kepada sah tadi, iaitu hukum yang menyatakan bahawa suatu perbuatan itu tidak dilakukan mengikut bentuk yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya bila syarak cakap maghrib tadi 3 rakaat, tapi dia buat 4 rakaat, ataupun 2 rakaat, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, maka solat maghrib dia tadi itu terbatal. Itu hukum wadi. Kemudian kita pergi balik pada ta'rif fiqh tadi, itu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang Ana jelaskan tadi, hukum taklifi dan wad'inya, ada haram, ada wajib semua tu, yang berkaitan dengan aspek praktikal mukallaf, ibadah dan muamalat mukallaf, iaitu mukallaf ni orang yang berakal dan baligh, diambil daripada dalil-dalil yang khusus. Ya, hukum-hukum syarak yang nak dikeluarkan ni mesti diambil daripada dalil-dalil yang khusus, tak boleh daripada dalil-dalil yang umum. Secara istidlal. Istidlal ni maksudnya perlukan pada kajian dan juga proses untuk menjadikan suatu dalil tu valid, dijadikan sebagai hujah. Anda buka soalan sebelum kita masuk kepada hubungan antara fiqh dan syariah. Ada siapa nak tanya? Dipersilakan kalau siapa-siapa ada soalan sebelum kita proceed pada slide-slide seterusnya. Kalau tulis pun boleh juga. Soalan dari saya, Ustaz. Okey. Kalau yang disebut sebagai mukallaf tu termasuk muslim dan non-muslim ke? Kiranya hukum-hukum syarak ni sebenarnya diwajibkan juga ke kepada orang yang bukan Islam? Okey. Adakah hukum syarak ni dipertanggungjawabkan kepada non-muslim juga? Benda ni, masalah ni ulama bincang panjang tentang adakah kewajipan solat dan sebagainya ni diwajibkan juga ke atas non-muslim. Jadi secara ringkasnya, pendapat yang paling rajih dalam kalangan ulama mengatakan yang non-muslim juga diwajib ataupun dibebankan ke atas mereka ni bebanan syarak. Maksudnya kalau orang Islam diwajibkan solat, maka orang kafir ataupun non-muslim ni juga diwajibkan solat. Sebab dalam satu ayat Quran, dia cerita tentang dialog yang berlaku antara orang kafir waktu hari kiamat dengan malaikat. Qalu lam naku minal musallin, kan? Malaikat cakap, kenapa kamu tak solat? Jadi antara sebab kenapa orang kafir ni diseksa waktu hari kiamat tu ialah sebab mereka tak solat. Maknanya daripada situ kita faham yang solat juga ditaklifkan ataupun dipertanggungjawabkan ke atas non-muslim. Itu secara ringkas. Ulama usul fiqh dia ada perbincangan yang ni lah, detail tentang benda ni. Boleh? Boleh. Ada lagi satu soalan tu, Sebab Ustaz. Dalam chat room kita. Apakah proses-proses istidlal
secara Kan ringkas. proses istidlal. Okey. Secara ringkas proses istidlal ni dia dibincang panjang dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni memang satu ilmu. Kalau fiqh ni kita cerita pasal hukum, usul fiqh ni pula ilmu yang menceritakan tentang macam mana kita nak keluarkan hukum tu. Jadi secara ringkasnya, seorang ulama ataupun seorang mujtahid tu bila dia nak keluarkan suatu hukum, dia yang pertama sekali dia kena tengok pada ayat Quran dahulu. Ayat Quran, dia tengok ayat Quran, mana-mana ayat Quran yang bersifat orang cakap apa, qat'i ataupun jelas dan pasti, dan juga ayat Quran ni perlu dipastikan dia tak dimansukh, dia tak maknanya hukum ayat tu masih diguna pakai lagi, dan juga tak ada ayat Quran yang bertentangan ataupun tak ada ayat Quran lain yang memberi makna yang bertentangan dengan ayat Quran yang tadi itu, maka seorang mujtahid tu mesti ambil ayat Quran tu untuk dijadikan hujah. Kemudian kalau tak dapat nas Al-Quran ataupun ayat Quran yang qat'i tadi tu, maka seorang ulama tu berpindah kepada as-sunnah ataupun hadis Nabi untuk tengok dalil-dalil yang berkaitan tentang masalah yang dia nak keluarkan hukum tu lah. Kemudian kalau tak ada dalam sunnah, kita tengok pula kepada ijma'. Ijma' ni maknanya adakah ulama' dah bincangkan tentang masalah tu kan. Kalau dah berlaku ijma', maka kita ikut apa yang ulama' dah sepakat. Kemudian bila tak ada dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, lepas tu ulama' untuk nak bincang, maka waktu tu baru dibolehkan untuk mujtahid tu untuk dia berijtihad ataupun melakukan istidlal tu. So proses istidlal ni dia ada beberapa benda yang perlu ditengok kalau seorang ulama tu dia nak keluarkan ataupun melakukan proses istidlal tu. Antaranya dia kena tengok adakah nas ataupun contoh, dia dapat satu hadis tentang satu masalah tu, dia kena pastikan adakah hadis tu betul-betul datang daripada Nabi, sahih ataupun tidak hadis tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia kena tengok kalau dalam istilah Arab dia dilalah, ataupun kalau anda boleh terjemahkan, anda tak pasti tepat ke tak terjemahan ni. Dilalah ni maksud dia konotasi dalil tu macam mana, adakah yang dimaksudkan dengan, ataupun adakah konotasi ayat tu hanya satu saja, ataupun maksud dia adakah hadis tu membolehkan untuk berlaku takwilan yang banyak. Contoh pernah satu ketika Nabi Muhammad ditanya antara Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali, siapa yang lagi baik kan. Kemudian dengan spontan Nabi Muhammad menjawab dalam bahasa Arab man bintuhu fi baitihi. Maksud dia siapa yang anak perempuannya di rumahnya. Boleh dapat maksud hadis tu. Man bintuhu fi baitihi. Siapa yang anak perempuannya di rumahnya. Okay, jadi orang yang bertanya tu pun dia jadi tertanya lah, siapa sebenarnya kan, siapa yang lagi baik Sayyidina Abu Bakar ke ataupun Sayyidina Ali. Kalau kita tengok balik pada jawapan Rasulullah tu, siapa yang anaknya berada di rumahnya, nya yang pertama tu dalam bahasa Arab dia ada domir kan. Domir ni kata ganti nama. Okey, nya yang pertama tu, kalau kita cakap nya yang pertama tu ialah Abu Bakar, maka dan nya yang kedua tu ialah Sayyidina Ali. Maknanya kalau susah nak terang kat sini sebab
Kalau ada whiteboard mungkin boleh nak tulis Ustaz. Okey, sekejap cuba gunakan whiteboard yang ada kat sini. Kalau nak type boleh ke? Swipe. Boleh. Tekan dekat huruf T tu. Huruf T Okey. Okey, ni jawapan yang Rasulullah bagi untuk orang yang tanya antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali ni siapa lagi baik kan? So jawab siapa yang anaknya berada di rumahnya. Okey. Nya yang pertama dia boleh jadi antara 3 orang, Rasulullah, Sayyidina Ali dengan Abu Bakar yang ada anak waktu tu, pertama Abu Bakar. Malaysia. Okey. Yang pertama tu dia boleh jadi sama ada Abu Bakar ataupun Rasulullah. Dan yang kedua tu pula dia boleh jadi sama ada Sayyidina Ali ataupun Rasulullah kan. So daripada statement Rasulullah ni, jawapan Rasulullah ni, saya boleh jadi 2 jawapan kat situ. Siapa yang anaknya berada di rumahnya. Kalau kita maksudkan siapa yang anaknya, yang pertama tu ialah Abu Bakar berada di rumahnya, yang kedua tu ialah Rasulullah, maka jawapan kepada soalan tadi tu, siapa yang lagi baik, Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar, dia boleh jadi Sayyidina Abu Bakar. Itu yang pertama. Tapi kalau kita faham yang pertama ni ialah merujuk kepada Rasulullah dan yang kedua ni merujuk kepada Sayyidina Ali, maka jawapan kepada orang yang bertanya tadi tu, siapa yang lebih baik antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, maka jawapannya ialah Sayyidina Ali. Jadi satu statement yang Rasulullah keluarkan, tapi boleh ada 2 takwilan kat situ. Ini contoh nas yang dikatakan sebagai nas zonni. Istilah zonni tu. Zonni ni maksud dia boleh berlaku banyak takwilan daripada satu hadis yang sama kan. Dan seorang ulama ataupun mujtahid bila dia nak melakukan proses istidlal, dia kena tengok benda ni, nas ni. Adakah dia zonni ataupun qat'i? Qat'i maknanya ada satu je takwilan. Zonni ni dia boleh lebih kepada satu takwilan. Itu antara benda-benda yang diperlukan. Maknanya proses istidlal tu memerlukan kepada kita untuk tengok beberapa benda yang ada dalam dalil-dalil syarak. Jelas tak tu? InsyaAllah okey Ustaz. Dia agak kelang kabut sikit Okay. Tak apa Ustaz. Canggih. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada boleh proceed ke Ustaz? Kita terus Okey, kita masuk pada hubungan antara fiqh dan syariah. Poin utama yang Dr. Abdul Karim Zaidan letakkan dalam ni, dalam tajuk hubungan antara fiqh dan syariah ni ialah syariah ni dia lebih
lebih umum dan lebih banyak aspek yang dia cakupi. Tapi fiqh ni dia hanya mencakupi aspek ibadah dan juga muamalat. Kalau tengok slide ana tu boleh tu faham kot kan. Hanya syariah lebih umum, fiqh dia khusus sikit. Itu hubungan yang utama antara fiqh dan syariah. Kemudian yang kedua pula, hubungan antara fiqh dan syariah ni ialah seringkasnya hukum syarak ni dia terbagi kepada dua. Hukum syarak dia terbagi pada dua jenis. Ada hukum syarak yang dia bersumberkan wahyu semata-mata, tidak memberikan ruang kepada akal. Maksudnya hukum ni adalah berdasarkan kepada dalil Quran dan sunnah sahaja, yang mana dalil ni bersifat qat'i. Macam mana cakap tadi, qat'i ni maksud dia tak boleh ada takwilan lain. Dia mesti ada satu takwil dia. Contoh paling mudah sekali, Qul huwallahu ahad. Daripada ayat ni kita faham yang Allah tu Esa. Maknanya tak boleh nak takwil lain. Itu qat'i. Dan hukum jenis pertama ni juga boleh diambil secara direct daripada nas tadi lah, Al-Quran ataupun Sunnah. Contoh ayat tentang ayat yang mengharamkan berkahwin dengan ibu sendiri. Dalam Quran sebutkan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kamu untuk berkahwin dengan ibu-ibu kamu. Dengan ayat ni je, tak perlukan pada apa-apa proses istidlal apa-apa pun, kita dah boleh faham yang hukum berkahwin dengan ibu ialah haram. Itu hukum syarak jenis yang pertama. Kemudian hukum syarak jenis yang kedua ialah hukum yang memberi ruang kepada akal. Maksudnya hukum-hukum yang keluar daripada jenis kedua ni dia berdasarkan pada dalil-dalil yang zoni. Zoni macam nak cakap tadi lah, dia boleh lebih kepada satu takwilan. Dan kita diboleh untuk maknanya bila satu dalil tu membolehkan kepada untuk kita berbeza pandangan, maka kita boleh untuk menyanggahi apa-apa pandangan pun. Tapi dengan syarat pandangan yang kita berpegang tu mesti lebih kuat dalil dia daripada pandangan yang kita tinggalkan. Okay, so hubungan antara fiqh dan syariah kat situ ialah syariah ni, kalau Dr. Abdul Karim Zaidan sebut, syariah ni dia totally dia hanya ada pada hukum syarak jenis yang pertama tu, ataupun disebutkan sebagai perkara usul. Maksudnya perkara usul ni tak ada siapa boleh khilaf. Tapi fiqh tak semua macam tu. Sebahagian kecil je ada yang termasuk dalam hukum syarak jenis yang pertama, dan sebahagian besar yang lain semuanya dia berada pada hukum syarak jenis yang kedua tu. Maksudnya dalam fiqh ni ada beberapa benda yang memang tak boleh kita nak khilaf. Contoh macam kewajipan solat, kewajipan menutup aurat, kewajipan berpuasa. Dan benda ni dalam fiqh dia tak banyak lah. Dan yang banyaknya dekat apa ni? Dekat jenis yang kedua ni. Ataupun yang kita sebutkan sebagai furu'. Maknanya dalam masalah, contoh masalah furu' cukup banyak. Contoh yang nak boleh bagi kat sini tentang air mustakmal contohnya, ataupun bab batal wuduk ke apa. Contoh bab batal wuduk, ulama' khilaf. Kalau mazhab Syafi'i dia ada perkara-perkara yang membatalkan wuduk dia sendiri. Kalau mazhab Maliki dia ada benda-benda yang membatalkan wuduk dalam mazhab dia sendiri kan. Maksudnya antara mazhab dengan mazhab, satu mazhab dengan mazhab yang lain ni dia berbeza perkara yang membatalkan wuduk tu. Maksudnya hukum syarak ni dia bagi pada dua. Nak ulang balik.
Usul dan juga furu'. Usul tak ada siapa boleh khilaf ataupun tak ada siapa boleh sanggah, dan furu' ni kita boleh berbeza pandangan dengan syarat pandangan yang kita pegang tu dia mesti lebih kuat daripada pandangan yang kita tinggalkan. Itu hubungan antara fiqh dan juga syariah. Itu 2 poin yang Dr. Abdul Karim Zaidan sebut dalam buku ni. Kemudian kita pergi pada ciri-ciri fiqh Islam. Dalam ciri-ciri fiqh Islam ni, dia tak banyak beza dengan ciri-ciri syariah yang antum dah bincangkan sebelum ni. Cuma ada beberapa benda yang kita boleh bincangkan hari ini yang dia agak khusus sikit berkenaan dengan fiqh. Iaitu yang pertama, ciri-ciri fiqh Islam dia bersifat syumul. Maksud syumul kat sini, ada beberapa hukum fiqh ni dia tak tengok secara zahir dia. Dia bukan setakat ambil kira apakah syarat sah, apakah syarat wajib apa semua. Tapi juga kadang dia tengok juga aspek niat. Contohnya, seorang lelaki yang nak berkahwin dengan seorang perempuan yang dah ditalak 3 dengan niat dia untuk membolehkan yang perempuan ditalak 3 ni berkahwin dengan suami dia yang lama, maka dengan niat tu apa hukum dia? Hukum dia akan jadi haram. Walaupun dari segi zahirnya kita tengok dia perkahwinan tu dari segi syarat sah dia cukup dan lain-lain lagi, tapi sebabkan niat dia yang tak betul tu, ataupun dalam orang kita sebut sebagai kes Cina buta ni, kalau niat dia untuk membolehkan si isteri tadi tu berkahwin dengan suami yang lama dia, maka dia akan jatuh haram. Kemudian dia dimaksudkan dengan syumul dalam fiqh. Ada soalan tu, Kemudian Ustaz. dia dimaksudkan okey. Apa soalannya? Dalam memilih dalil, macam mana nak tahu dalil mana yang lagi kuat? Okey. Soalan simple tapi jawapannya cukup kompleks. Jawab ringkas ya, Ustaz. Okey. Cara belajar dalam kuliah syariah ni, ada satu madah yang kita orang ambil. Nama madah tu fiqh muqaran. Tahu maksud dia pembandingan mazhab. Subjek fiqh muqaran ni memang satu subjek yang dia ceritakan tentang hujah-hujah setiap mazhab. Kemudian dia tengok secara detail apakah hujah setiap mazhab tu dan dibincangkan. Kalau kita nak apa benda yang kita nak tengok ataupun nak pastikan dalil tu kuat ataupun tak, yang pertama kita kena tengok adakah dalil yang kita guna tu sahih ataupun tak. Yang benda ni melibatkan hadis Nabi kan. Contoh, anda bagi satu masalah dalam masalah puasa 6 contohnya. Mazhab Maliki dia cakap puasa 6 ni hukum dia makruh. Tapi ulama lain cakap puasa 6 ni hukum dia sunat. Berdasarkan satu hadis Nabi yang man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal fa kana siyamud dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan dan ikuti dengan puasa 6 selepasnya, maka baginya puasa setahun. Itu dalil yang ulama guna untuk cakap yang puasa 6 ni sunat. Tapi Imam Malik bila dikaji, rupanya hadis yang cerita pasal puasa 6 ni tak sampai dekat dia. So, hujah Imam Malik yang cakap tak ada hadis yang yang menggalakkan untuk puasa 6 tu,
maka tertolak. Itu satu benda. Kemudian satu benda lagi, kaedah dia untuk pastikan dalil mana yang lebih kuat tu dia tengok kepada kaedah istinbat hukum lah. Adakah seorang ulama tu ataupun suatu pandangan tu dikeluarkan mengikut kaedah istinbat yang betul. Itu secara ringkas. Nak cerita tentang apakah kaedah istinbat yang betul tu perlukan pada satu sesi yang lain lah. Okay. Okey Ustaz. Okay, kita dah pergi pada syumul. Kemudian kita pergi pada anjal dan sesuai untuk sepanjang zaman. Anjal ni maksud dia suatu hukum tu dia boleh berubah mengikut tempat dan juga zaman. Suatu hukum tu dia boleh berubah mengikut tempat dan juga zaman. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh cukup banyak, cuma anda tak luas. Kalau kita pergi pada poin yang kita skip poin anjal tu, kita pergi pada poin sesuai untuk sepanjang zaman. Antara contoh yang kita boleh nampak macam mana fake ni dia sesuai untuk sepanjang zaman ialah Nabi satu masalah dalam zakat. Nabi hanya sebutkan harta yang diwajibkan zakat tu ialah makanan seperti tamar dan juga makanan-makanan yang pada zaman Rasulullah tu lah. Tapi dalam fake ni, macam mana sebutkan tadi, dia ada satu sumber rujukan yang kita sebut sebagai kias kan. Jadi ulama menggunakan kias ni untuk kiaskan hadis Rasulullah yang sebut tentang barang yang diwajibkan zakat seperti kurma apa semua tu, ulama kiaskan dengan makanan ruji untuk setiap tempat. So bila makanan ruji untuk tempat tu ialah nasi, maka nasi diwajibkan untuk zakat. Walaupun Nabi tak pernah sebut beras ni wajib untuk zakat, kan? Tapi dengan kias tu ulama menjadikan zakat ni boleh dipraktikkan ataupun masih valid lagi walaupun kurma, walaupun apa makanan yang ada pada zaman Rasulullah tu tak ada. Tapi cuma kita dekat Malaysia kita tak adalah bayar zakat dengan beras kan. Dalam kita kat Malaysia kita mengikut pandangan Imam Abu Hanifah yang cakap bayar zakat tu ialah dengan wang, bukannya dengan makanan. Sebab apa? Ulama kita kat Malaysia tu nampak kalaulah diwajibkan bayar zakat dengan beras, maka benda tu dia akan menyebabkan pada sedikit kesulitan lah. Nak kena bina gudang beras dan sebagainya. Kemudian memenuhi segala keperluan manusia. Contoh yang nak boleh bagi kat sini, Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, untuk menjadikan suatu akad jual beli tu sah, dia mesti si penjual tu cakap saya jual dan si pembeli tu cakap saya beli. Itu pandangan Imam Syafi'i. Tapi bila contoh Imam Nawawi, maknanya ulama yang selepas tu yang masih pegang dengan mazhab Syafi'i, ulama yang kemudian lepas tu macam Imam Nawawi, dia buat satu fatwa baru berdasarkan dengan hujah uruf dan kebiasaan setempat tu. Maksud dia apa? Imam Syafi'i cakap untuk sah suatu akad beli tu mesti si penjual tu cakap saya jual dan saya beli.
Tapi Imam Nawawi pula dia berpandangan dengan pandangan yang lain. Bagi dia cukuplah suatu akad jual beli itu jadi sah bila dia menepati uruf dan kebiasaan suatu tempat tu. Maknanya kalau suatu tempat tu dah terbiasa dengan tak perlu si penjual cakap saya jual dan si pembeli cakap saya beli. Kalau satu tempat tu dah terbiasa dengan benda tu, maka sah akad jual beli tu. Itu contoh. Anda buka untuk soalan. Untuk contoh Anjal, Ana akan cuba ingatkan. Soalan mungkin kita compile untuk Skip. last-last kot. Okay. Dan kita masuk pada tajuk hubungan syariat Islam dengan syariat yang terdahulu. Ada 5 poin kat sini. Yang pertama, kesatuan sumber. Maksudnya syariat Islam dan juga syariat yang terdahulu seperti syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Ibrahim berasal daripada satu sumber yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dari segi penurunan syariat tu, kita dengan Al-Qurannya dengan Jibril datang kepada Rasulullah. Kalau Nabi Musa diturunkan kitab Talmud tu sekaligus kan. Ya, dari segi sumber tu sama, cuma dari segi penurunan berbeza. Kemudian yang kedua, syariat hubungan antara syariat Islam dengan syariat terdahulu dia sama dari segi prinsip dan maqasid. Maksudnya kalau syariat terdahulu tujuan dia untuk ubudiyah ataupun untuk menghambakan diri kepada Allah, maka sama juga dengan syariat Islam. Syariat Islam juga tujuan diturunkan ialah untuk ubudiyah, hamba tu kepada Allah. Ataupun mana-mana syariat yang datang daripada Allah pun yang dituntut ialah supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ataupun selamat daripada api neraka dan mendapat syurga. Itu maksud dari segi prinsip dan maqasid secara ringkas. Kemudian yang ketiga, syariat Islam dia menasahkan syariat yang sebelumnya. Dalam Quran Allah sebut fahkum bainahum bima anzalallah. Maka bila kamu nak berhukum dengan sama ahli kitab ni, maka berhukumlah dengan apa yang Allah turunkan ke atas kamu dan bukannya apa yang diturunkan kepada umat yang sebelumnya. Maknanya daripada ayat tu kita faham yang valid untuk dipakai ialah apa yang diturunkan oleh Allah kepada umat Islam, syariat Islam itu sendiri, bukannya syariat yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, syariat Islam berdasarkan wahyu Allah. Maksudnya Asif Ustaz, ada soalan. Apa maksud nasakh Ustaz? Okey, nasakh. Nasakh ni secara ringkas dia memadamkan syariat yang lain, ataupun dia membatalkan ataupun dia melupuskan syariat yang sebelumnya. Boleh? Okey Ustaz, boleh. Okey, syariat Islam berdasarkan wahyu Allah. Maksud dia segala hukum hakam syariah yang ada pada kita sekarang ni semuanya datang daripada tarik wahyu tu lah, daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu dalam Quran Allah sebutkan kul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Allah minta Nabi Muhammad untuk cakap yang dia hanya ikut apa yang diwahyukan kepada dia. Maknanya tak ada, syariat kita ni tak ada kena-mengena ataupun tak ada apa-apa sandaran pun dengan syariat yang sebelumnya. Itu yang keempat.
Dan yang kelima, hukum-hukum syariat sebelumnya tidak termasuk dalam syariat Islam. Itu pandangan menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama yang cakap hukum-hukum syariat yang sebelumnya tidak termasuk dalam syariat Islam. Kalau kita tengok dalam Quran, ada beberapa ayat yang dia menceritakan tentang syariat yang sebelumnya. Contoh, wa katabna fihim 'alaiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini, dan seterusnya. Ayat tu diceritakan tentang hukum kisos syariat yang sebelum ni. Dan tak ada satu dalil pun yang mengingkari tentang benda tu, tak ada satu dalil pun yang mengiyakan tentang benda tu. So, pandangan jumhur ulama cakap hukum-hukum syariat yang tak ada dalil yang mengingkari dan tak ada dalil yang mengiyakan benda tu, maka dia tidak termasuk dalam syariat Islam. Cumanya ayat tadi tu dia ceritakan tentang hukum kisos. Hukum kisos ni kalau kita tengok balik ada je dalam Islam kan. Tapi cuma adanya hukum kisos tu bukan diambil daripada syariat terdahulu, tapi disebabkan ada dalil dalam Quran yang cakap benda tu. Apa dia? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kan? Maknanya hukum kisos untuk syariat Islam ni dia datang dengan satu ayat khusus yang menunjukkan benda tu ataupun yang mewujudkan benda tu. Kita ada berapa minit lagi? Kita ada dalam 20 minit lagi Ustaz. 20 minit lagi. Okay, ni tajuk yang terakhir. Dakwaan sebahagian orientalis yang mengatakan bahawa syariat Islam terpengaruh dengan undang-undang Rom. Hujah diorang untuk cakap yang syariat Islam terpengaruh dengan undang Rom ni ada 5. Yang pertama, diorang cakap Nabi Muhammad ni dia ada pengetahuan yang luas berkenaan dengan undang-undang Rom. Kemudian yang kedua, diorang cakap sekolah undang-undang Rom dan juga mahkamah ni masih wujud selepas umat Islam membuka tanah-tanah jajahan, bekas tanah jajahan Rom. Kemudian hujah yang ketiga, dia cakap pula para fuqaha Islam bergaul dengan pakar undang-undang Rom dan mengaplikasikan pula undang-undang Rom tu dalam hukum dalam sistem hukum Islam ni. Kemudian hujah yang keempat, dia cakap undang-undang Rom mengesani syariat Islam secara tidak langsung melalui undang-undang jahiliah dan kitab Talmud. Maksud dia undang-undang jahiliah tu dia cakap dah ada terpengaruh dengan undang-undang Rom. Kemudian Nabi Muhammad yang hidup dalam suasana jahiliah tu, jadi dia bila dia hidup dalam suasana jahiliah tu, maka sedikit sebanyak ada pengaruh undang-undang jahiliah tu ataupun undang-undang jahiliah mempengaruhi undang-undang Rom, mempengaruhi undang-undang jahiliah. Dan secara tak langsung Nabi Muhammad yang hidup dalam masyarakat jahiliah tu terbawa-bawa kepada syariat Islam ni. Kemudian yang kelima, terdapat beberapa persamaan dari segi sistem dan kaedah antara undang-undang Rom dan syariat Islam. Itu dakwaan diorang untuk cakap yang syariat Islam terpengaruh dengan undang-undang Rom. So jawapannya, kalau kita tengok hujah dia yang pertama tu,
Nabi Muhammad mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan undang-undang Rom. Satu dakwaan yang cakap cukup tak berasas dan lemah ha. Sebab apa? Yang pertama, Nabi Muhammad lahir dan juga hidup dalam kawasan yang tak kena pun dengan pengaruh luar kan. Siapa yang baca Rohik Makhtum tu, disebutkan keadaan muka bumi semenanjung Arab tu dipenuhi dengan, dikelilingi dengan padang pasir. Dan itulah antara sebab kenapa kuasa dunia waktu tu, Parsi dan Rom, tak berminat untuk datang ke semenanjung Arab untuk tawan. Jadi Nabi yang macam mana kita boleh cakap yang Nabi Muhammad ni mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan undang-undang Rom, sedangkan Nabi hidup dalam kawasan yang tak ada pun pengaruh luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ya pun ada orang tu cakap Nabi pernah keluar 2 kali kan daripada semenanjung Arab. Yang pertama ketika waktu Nabi berumur 12 tahun keluar dengan pakcik ya. Dan kali kedua ketika mengetuai ataupun terlibat dengan rombongan dagang Siti Khadijah kan. Tapi walaupun Nabi pernah keluar 2 kali pada semenanjung Arab, tapi kalau kita tengok balik, berapakah tempoh masa yang Rasulullah habiskan untuk keluar tu, dan kita tak pernah pula dengar yang Rasulullah ni duduk belajar dengan pakar undang-undang Rom, ataupun tak pernah pula kita dengar ada jemputan daripada raja-raja Rom ni untuk panggil Nabi ke istana dan mengajar Nabi. Benda tu tak ada. Walaupun Nabi keluar 2 kali, tapi ruang ataupun peluang untuk Nabi tahu tentang undang-undang Rom ni tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi dengan sifat dia yang ummi tu, tak erti menulis dan membaca, mustahil Nabi membaca apa-apa buku berkenaan dengan undang-undang Rom ni. So itu 3 poin yang kita boleh gunakan untuk tolak dakwaan yang cakap Nabi ni mempunyai pengetahuan yang luas tentang undang-undang Rom. Kemudian dakwaan yang kedua, tuan hujah yang kedua, sekolah undang-undang Rom ni dan mahkamah ni masih wujud setelah umat Islam membuka tanah-tanah bekas jajahan Rom. Dan kalau dalam buku ni dia pergi kepada spesifik lagi, dia kata sekolah undang-undang Rom Iskandaria, sekolah undang-undang Rom di Konstantinopel, di Rom, di Beirut dan sebagainya. Dan Dr. Abdul Karim Zaidan dia menolak tomahan ni dengan jawapan yang bersumberkan sejarah. Iaitu dia kata pada 12 Disember 533 Masihi, Maharaja Rom waktu tu yang bernama Justinian, dia mengeluarkan satu dekri supaya menutup semua sekolah di Iskandaria ke di mana tanah jajahan Rom ni, kecuali di 3 tempat je. Di Rom, itu yang pertama. Yang kedua di Konstantinopel ataupun Istanbul, dan yang ketiga di Beirut. Itu yang pertama. Tahun 533 Maharaja Rom waktu tu dah keluarkan dekri untuk menutup sekolah-sekolah undang-undang Rom ni, 533. Tapi bila kita tengok sejarah balik, Islam membuka Mesir ataupun Iskandaria ni pada tahun 641 tahun. Berapa tahun lepas tu? Ada lebih kurang 109 tahun. Maksudnya selepas Maharaja Rom keluarkan dekri untuk tutup sekolah tu, barulah umat Islam membuka Iskandaria. So macam mana kita nak cakap yang fuqaha ataupun ulama Islam ni terpengaruh dengan sekolah-sekolah ni, sedangkan waktu Islam membuka Iskandaria tu, sekolah tu dah tak ada dah. Itu yang pertama. Kemudian ada 3 sekolah yang tak ditutup, Rom, Konstantinopel dan Beirut. Okay, untuk Rom, umat Islam belum buka lagi Rom, dan benda ni Nabi dah janjikan dalam hadis
yang umat Islam akan membuka Konstantinopel dan juga Rom kan. Kemudian sahabat tanya, mana satu dulu, Rom ke Konstantinopel? Kemudian Nabi jawab, Konstantinopel. Dan ulama sepakat sampai sekarang umat Islam masih belum membuka lagi Rom. Dan itu janji Nabi. So dakwaan yang cakap ulama Islam terpengaruh dengan sekolah undang-undang Rom di Rom tu satu benda yang tak logik lah, sebab umat Islam belum buka lagi Rom. Itu sekolah di Rom. Kemudian Konstantinopel pula, umat Islam berjaya membuka Konstantinopel ialah pada tahun 1493. 1493. Maksudnya satu zaman yang sebenarnya sekolah tu dah apa? Dah luput pun. So macam mana kita nak cakap yang ulama ni terpengaruh dengan sekolah-sekolah tu kan? Kemudian ada dakwaan, satu lagi dakwaan dia kata ulama Islam ni terpengaruh dengan mahkamah yang wujud selepas pembukaan tanah bekas jajahan Rom ni. Benda ni mudah kita nak jawab balik. Kita cakap yang kuasa mahkamah, bila umat Islam membuka satu tempat tu, kuasa mahkamah pada waktu tu ialah kuasa mahkamah pada waktu tu berada pada mahkamah Islam, bukan lagi pada mahkamah undang-undang Rom ni. So dekat mana adanya logik dia pun, sebab Dr. Abdul Karim Zaidan dia mulakan jawapan balas tu dengan dia cakap sebenarnya semua dakwaan ni ialah dakwaan yang lemah dan tak berasas. Kemudian kita tengok dakwaan yang ketiga. Okey. Okey. Itu para fuqaha Islam gaul dengan pakar undang-undang Rom dan mengaplikasikannya. Jawapan dia simple je. Sebenarnya tak ada bukti pun yang menunjukkan ulama-ulama Islam bergaul dan juga terpengaruh dengan undang Rom ni. Kalau betul mereka ni terpengaruh, dah tentu kita akan jumpa dalam kitab-kitab mereka lah. Tapi hakikatnya, faktanya kita tak jumpa pun. Cuma yang dari segi undang-undang tak ada apa-apa pengaruh pun. Cuma yang umat Islam terpengaruh dengan dunia barat waktu tu ialah dari segi falsafah dan juga buku-buku akhlak lah. Buku-buku Plato, Aristotle diterjemahkan daripada bahasa Yunani kepada bahasa Arab. Itu ada, tapi undang-undang tak ada. Kemudian dia nak cakap yang para fuqaha ni dia mengaplikasikan pula undang-undang Rom tu. Benda ni memang tak logik, sebab yang pertama, ulama Islam memang tak tahu apa-apa pasal undang-undang Rom. Sebab yang tadi tak ada bukti, dan juga buku-buku undang-undang Rom ni tak diterjemahkan pun. Itu yang pertama, diorang ni tak tahu. Yang kedua, kalau ya pun diorang ni tahu, ulama-ulama Islam tahu undang-undang Rom ni, tak ada sebab, tak ada reason untuk dia apply benda tu dalam sistem undang-undang Islam. So apa? Kerana ulama-ulama Islam dia berasa izah dengan syariat Islam tu sendiri kan. Dan dalam Quran sebut, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul fasiqun." Okey, nak kena pergi cepat. Okey, untuk dakwaan yang keempat, undang-undang Rom mengesani syariat Islam secara tidak langsung melalui undang-undang jahiliah dan kitab Talmud. Yang pertama, macam mana kita nak cakap yang undang-undang jahiliah ni terpengaruh dengan undang-undang Rom, sedangkan semenanjung Arab tu merupakan satu bumi yang tak terkena pun dengan pengaruh luar kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana sebut tadi, syariat Islam ni
dia datang melalui jalan wahyu. Maksudnya dia tak ada kena-mengena dengan kitab-kitab yang sebelum ni. So macam mana kita nak cakap yang syariat Islam ni terpengaruh dengan kitab Talmud, sedangkan apa-apa hukum dan juga syariat yang ada dalam syariat Islam ni semuanya datang dengan jalan wahyu. Itu secara ringkas. Kemudian dakwaan yang kelima, terdapat persamaan dari segi sistem dan kaedah antara undang-undang Rom dan juga syariat Islam. Contoh yang diberi kat sini ialah dalam undang-undang Rom dia sebut bila nak mendakwa, yang perlu mendatangkan bukti itu ialah si pendakwa. Dan dalam Islam sendiri ada benda ni, al-bayyinatu ala man idda'a. Kaedah ni disebut untuk siapa yang al-bayyinatu, maknanya keterangan ataupun bukti perlu ataupun jadi tanggungjawab kepada orang yang nak melakukan dakwaan. So berlaku persamaan antara undang-undang Rom dan juga syariat Islam. Jawapannya simple je. Keperluan ataupun tanggungjawab untuk mendatangkan bukti terletak pada bahu si pendakwa tu adalah satu benda yang kalau akal yang sejahtera dia akan terima. Maksudnya persamaan yang berlaku antara undang-undang Rom dan juga syariat Islam ni ialah satu benda yang cakap apa? Satu logik akal yang semua orang boleh terima. Maksudnya tak bermakna bila ada persamaan antara undang-undang Rom dan juga syariat Islam ni, bermakna syariat Islam ni terpengaruh dengan undang-undang Rom. Tapi persamaan tu berlaku disebabkan persamaan tu ialah dalam perkara-perkara yang macam apa, cukup asasi. Allahu a'lam. Sampai situ pembentakan Ana. Kita ada masa lagi ya untuk buka untuk sesi soal jawab. Okey, dipersilakan pada para peserta kalau nak apa-apa soalan. Saya bacakan dulu satu soalan Ustaz. Soalan tadi dia sebelum-sebelum ni. Daripada saudara Azrin. Anjal dengan tajdid tu sama ke? Anjal dengan tajdid. Anjal dan tajdid. Anjal dan tajdid adakah sama? Boleh dikatakan sama sebab kalau yang dimaksudkan dengan anjal tu ialah hukum berubah mengikut tempat dan juga masa, maka benda tu cukup bertepatan dengan makna tajdid. Dan antara faktor yang menyebabkan kenapa berlakunya perubahan hukum bila berbezanya tempat dan zaman ni ialah kerana dalam Islam kita meraihkan maslahah ataupun kepentingan umum tu. Contoh untuk anjal ni, kalau zaman Rasulullah dia tak benarkan dalam pasar tu, Rasulullah tak benarkan untuk apa ni, untuk dibuat satu harga tetap, orang panggil kan. Kalau penjual nak menjual, dia mesti kena jual dengan harga sekian-sekian. Zaman Rasulullah tak benarkan benda tu. Tapi zaman selepas-lepas tu, anda tak ingat zaman siapa? Dibolehkan. Sebab apa? Sebab masalah masa tu yang memerlukan perlu ditetapkan satu had harga supaya si penjual dia tak menjual barang itu dengan harga yang mahal lah. Sebab apa, penjual waktu zaman Rasulullah tu semuanya baik-baik. Bila jual barang dia akan jual dengan harga yang berpatutan. Tapi zaman selepas tu orang dah mula rosak sikit-sikit, maka diperlukan untuk khalifah waktu tu meletakkan satu harga tetap supaya penjual tak boleh melebihi had tu. Okey.
Jadi berlaku, kalau nak kaitkan dengan soalan tajwid ni, jadi berlaku apa, refreshment. Bukannya dia bukannya khilaf. Tajwid ni dia bukan apa ni, buat benda baru. Tajwid ni dia dia refresh balik benda yang ada dalam kaedah dan juga prinsip asas tu. Maksudnya kita tengok contoh tadi, kita nampak yang zaman khalifah tu peniaga dah apa ni, dah tak baik sangat. Jadi diperlukan, tuntutan masa tu memulakan untuk diletakkan satu harga tetap. Allahu a'lam. Okey Ustaz, soalan lagi. Kenapa dakwaan terhadap syariat Islam ni banyak difokuskan kepada Rom? Atau kenapa banyak relate dengan Rom? Banyak relate dengan Rom Wallahu alam. Sebab ana bila sebelum ana masuk kuliah syariah, ana memang tak pernah apa ni, tak pernah dengar pun tentang dakwaan yang cakap syariat Islam ni terpengaruh dengan Rom. Kecuali selepas ana masuk kuliah syariah, ada satu subjek tu ana belajar tentang sejarah pensyariatan Islam. Memang dia sebutkan tentang dakwaan orientalis yang cakap kenapa syariat Islam ni terpengaruh dengan undang-undang Rom. Kalau sebelum tu, ataupun kalaulah ana tak masuk kuliah syariah, ana rasa ana pun tak tahu benda ni. Cuma kenapa dikaitkan dengan Rom tu, wallahu alam. Tapi mungkin disebabkan apa ni, orientalis tu, yang membuat dakwah ni lah orientalis. Mungkin orientalis yang membuat tomahan ni, dia nak tunjukkan yang sebenarnya syariat Islam ni tak ada beza pun dengan apa ni, undang-undang manusia ni. Itulah yang nak nampak. Boleh? Okey, boleh Ustaz. Ada apa-apa lagi soalan? Kita buka lagi 2 minit untuk soalan terakhir. 2 minit lagi. Kalau tak ada soalan, kita tutup teruslah. Ada soalan? Ada soalan dari peserta. Sebabkan kita sekarang ni sentuh bab fiqh, adakah sesi-sesi ataupun bab-bab seterusnya akan sentuh tentang mazhab pula? Yang ni saya sebagai moderator pun tolong jawabkan pun tak apa. InsyaAllah ada lah. InsyaAllah senarai kalau tengok dalam yang kita akan lalu ni pun akan ada dalam, kita akan postkan dalam kita punya wall, ataupun akan messagekan pada peserta lepas ni. Tapi insyaAllah ada. Ustaz boleh confirmkan ada kan? Ada dalam buku ni. Contoh yang tentang apa ni, rujukan syarak yang lain tu memang ada, anda tengok dalam buku ni.
Contoh macam ijma', qiyas, istihsan semua tu. InsyaAllah antum akan lalu kalau sempat. Sempat ke Suhaib? Sempat insyaAllah. Okey, mendangkan tiada soalan lagi. Jadi mungkin setakat ni dulu sesi pada kali ni. Jazakumullahu khair. Moga Allah ganjari kalian, para peserta dan juga penceramah khususnya kerana sudi kongsi ilmu dengan kami, warga-warga di luar negara. InsyaAllah moga-moga perkumpulan kita ini walaupun terpisah dan jauh, insyaAllah moga mendapat keridhaan dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ana sebagai pembentang nak minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Allahu a'lam. Okay. Jadi kita tutup majlis dulu dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Jika ada apa-apa pertanyaan lanjut, boleh saja kalau nak PM kepada page Seminar Ulum Syarak, ataupun boleh juga kontak penceramah lepas ni. Penceramah pun ada page Facebook juga. Dan jika ada apa-apa soalan berkaitan fiqh, insyaAllah kita pun boleh panjangkan pada barisan penceramah-penceramah kita yang sebelum ni pun. Okay. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.